KPM. Assalamualaikum Ustaz. Din, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jangan Ustaz. Ya, kenapa tu Din? Alamak, ada gula-gula getah lekat kat kasut saya Ustaz. Macam mana nak cuci ni? Alamak, senang je tu Din nak cuci dia. Nampaknya Din kena masuk kelas ustaz ke ni? Okey Ustaz, saya nak tahu juga macam mana nak cuci ni. Saya masuk kelas Ustaz Okey, jom. Ya, jom. Assalamualaikum, hai, apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot pada hari ini tahap 1 dan mata pelajaran Pendidikan Khas Pendidikan Islam tahun 1. Dan topik kita pada hari ini ialah air mutlak dan di sebelah kiri saya bersama dengan Ustaz Muhammad Aiman Hakim Zakaria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Din. Apa khabar Din hari ni? Sihat, Alhamdulillah Ustaz. So apa khabar murid-murid di rumah bersama dengan juga Ustaz hari ini? Dan Ustaz harap semua murid-murid dalam keadaan sihat dan bahagia disamping dengan keluarga yang tercinta pada hari ini. Ya, dan bukan kami berdua saja, turut dibantu oleh juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Amirah Huda Muhammad Amir yang akan membantu kita sepanjang pembelajaran pada hari ini. Mungkin murid-murid pun tertanya-tanya, mungkin ada yang dah selalu dengar air mutlak, air mutlak, air mutlak Ustaz. Saya sendiri pun rasanya nak cuba ingatkan kembalikan erti definisi air mutlak tu Ustaz. Silakan. Okey, berkaitan dengan air mutlak. Okey, semua Ustaz yakin semua murid-murid dah biasa dengar dengan perkataan air mutlak. Okey, sebelum ni ada situasi yang berlaku tadi yang mana Din terpijak kotoran. Okey, tadi Din terpijak kotoran. Kemudian Din tanya pada Ustaz. Din tanya pula pada Ustaz, kata bagaimana nak mencuci kotoran tersebut? Senang je. Murid-murid kat rumah dan juga Din, hari ini Ustaz nak terangkan berkaitan dengan bagaimana cara untuk menyucikan kotoran menggunakan air mutlak. Kena dengan tajuk kita pada hari ini sebenarnya Din. Ustaz, saya ingatkan kita ambil je kotoran dari kasut tu, buang macam tu je. Kita memang perlu buang kotoran tersebut, tapi kita perlu menggunakan air mutlak untuk menyucikan semula tempat yang kotor tersebut. Jadi apa tu air mutlak? Mungkin murid-murid dah berkerut dahi tu nak tahu juga air mutlak. Apa tu air mutlak Ustaz? Air mutlak, okey, kita tengok apa yang bersama-sama kita kena tahu dulu. Okey, sebelum kita pergi kepada tajuk topik yang lebih menarik lagi, so Ustaz nak perkenalkan dahululah apa yang dimaksudkan dengan air mutlak. Okey, kalau orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Betul. Dia. So jadi kita nak kenalkan topik hari ini iaitu air mutlak ni. Alright. So kita tengok kepada pengertian air mutlak. Okey, pertama sekali semua kena tahu bahawa air mutlak maksud dia adalah air yang suci lagi menyucikan. Air yang suci lagi menyucikan, Din. Ustaz ulang 2 kali. Menunjukkan bahawa pentingnya perkataan suci lagi menyucikan tu, Din. Air yang suci lagi menyucikan. Ya, betul. Dengan kata lain kita boleh katakan air yang bersih. Kemudian kita boleh menggunakan air itu untuk membersihkan lagi tempat yang kotor. Macam situasi tadi yang Din terpijak kotoran. Okey. So apa yang kita buat adalah pertama kita bersihkan dahulu kotoran, buangkan kotoran tersebut. Kemudian kita gunakan air mutlak. Kemudian kita bersihkan tempat yang terkena kotoran tadi supaya dia jadi lagi bersih. Okey. Baik, apa syarat-syaratnya untuk kita kenal pasti air mutlak tu, Ustaz?
So jadi kalau kita nak kenal air mutlak, kita kena tahu syarat-syarat untuk kita kenal air mutlak. Ada syarat-syaratnya. Syarat dia yang pertama adalah masih kekal dalam keadaan asal air mutlak tu. Okey, masih kekal dalam keadaan yang asal, tidak berubah. Kemudian yang kedua, murid-murid ya, tidak menghilangkan kesucian air tersebut. Dan yang ketiga, air tersebut mesti tidak pernah digunakan lagi. Kita tak gunakan lagi air tersebut. Faham. Jadi itulah air mutlak yang boleh dipanggil sebagai air mutlak. Semua murid kat rumah mungkin biasa menggunakan air dalam bilik mandi, air paip di dapur dan sebagainya. Jadi cuba murid-murid dan tengok di rumah tu sama ada air tu masih ada tak syarat-syarat air mutlak ni. Ada tak? Air tu masih kekal dalam keadaan asal, tak berubah, tidak menghilangkan kesucian dia dan juga belum pernah lagi digunakan dengan sesuatu yang lain. Faham. Jelas, Ustaz. Maka dia boleh dipanggil sebagai air mutlak. Baik. Okey, Ustaz, sifat air mutlak ni apa pula, Ustaz? Nak tahu juga, tadi dah tahu syarat sifat ni pula. Sifat air mutlak ni, sifat air mutlak dan sifat asal air yang bersih dan suci, tiada perubahan bau, warna dan juga rasa. Kalau dia tiba-tiba warna merah, coklat tu dah tak boleh lah. Itu tak dipanggil dah air mutlak, Din. So murid-murid di rumah pun kena faham, jika warna air tu dah berubah, maksudnya ataupun rasa ataupun bau dia dah berubah, maka dia bukan lagi air mutlak. Maka tak boleh gunakan air tersebut untuk menyucikan kotoran. Okey. Air mutlak ni kat mana je nak kita nak jumpa? Ada perbezaan, Ustaz? Air mutlak sana, mutlak sana. Ada beza dia. Kalau air mutlak tersebut merupakan air yang asal kejadian dia, yang berbeza rasa, warna dan bau. Contoh macam air laut, Din. Murid-murid pun pernah pergi ke laut kan? Macam mana rasa air laut? Masin. Jadi walaupun masin, tapi masih lagi boleh digunakan sebagai air mutlak. Sebab dia ada termasuk dalam kategori air mutlak yang berbeza dengan sifatnya. Baik. Selain daripada laut, kalau air sungai, Ustaz? Air sungai pun mungkin bau dia berbeza. Sebab kerana air sungai akan ada pokok-pokok yang tumbuh dan hidup dalam air sungai tersebut yang menjejaskan warna ataupun bau air tersebut. Tetapi air tersebut masih lagi dikira sebagai air mutlak. Jadi air mutlak ni ada banyak kan kegunaannya, Ustaz? Apa je, Ustaz, kegunaannya? Ya, kegunaan dia. Kegunaan air mutlak adalah untuk kita mandi, berwuduk, untuk solat. Kemudian kita boleh gunakan untuk menghilangkan najis dan juga beristinja. Dan air mutlak untuk kegunaan umum pula, kita boleh gunakan untuk membasuh dan juga memasak dalam kegunaan seharian. Murid-murid di rumah mesti pernah membuat membantu ibu bapa membasuh ataupun memasak di rumah. Betul kan adik-adik semua? Jadi air itu sebenarnya kita gunakan untuk wuduk tu, itulah air mutlak. Air mutlak, Din. Okey, Ustaz. Dari tadi papan putih ni dekat belakang kita, kegunaannya untuk apa ni, Ustaz? Sebenarnya Ustaz nak buat sedikit aktiviti, nak tengok Din ingat tak apa pengertian air mutlak tu sebentar yang tadi yang Ustaz dah terangkan. Saya ingat, Ustaz, saya ingat. Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Air yang suci lagi menyucikan. Betul, Din. Pandainya. Baguslah macam ni. Okey. Kita boleh lengkapkan. Okey, boleh tak Din lengkapkan? Boleh. Air mutlak ialah air yang suci. Okey, lagi menyucikan. Okey. Ini dia kata kunci dia untuk kita kenal air mutlak. Okey, iaitu air yang suci lagi menyucikan.
Okey. Betul, nampaknya Din buat murid-murid di rumah. Tengok Din buat. Dan betul, hebat sekali So kita nak bagi ganjaran lah pada Din. Kat sebelah tu ada kotak ganjaran. Okey. Okey, Din boleh ambil surat tangan. Okey. Tengok apa hadiah Din dapat hari ni. Ada banyak ni Ustaz. Wah, dapat permainan bola lah hari ni. Mesti seronok kan? Boleh bermain Seronok di rumah. Ustaz. Saya nak hadiah lagi tu Ustaz. Ada tak boleh lagi kumpul soalan? lah. Nanti kita boleh jawab soalan. Ustaz ada Okey. sediakan juga soalan. Ada 4 soalan ni. Dia dah bersedia nak jawab? Dah Ustaz. Cuba kita jawab Okey, tadi kita dah tanya apakah maksud air mutlak. Okey, ni soalan yang pertama tadi. Soalan yang kedua pula, apakah sifat asal air mutlak tu? Okey, sifat asal air mutlak, sifat asal dia suci, tiada perubahan bau, warna dan rasa Ustaz. Ya, betul. Sifat asal air mutlak adalah yang suci, tiada perubahan bau, warna dan juga rasa. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, sebelum tu nanti ganjaran tu kita buat yang terakhir. Kita boleh buat 3 ganjaran terus. Tak sabar. Seronok kan? Seronok sangat ni. Okey. Tak apa. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Adakah ada air mutlak yang sifatnya berbeza dengan air mutlak biasa? Dia berbeza rasa, warna, bau Ustaz. Adakah ada Din faham soalan Din? Tengok. Alamak, tak dapatlah ganjaran ni Tak Ustaz. dapat ganjaran ni. Apa dia Ustaz sebenarnya? Ada jawapan ke adakah soalan Ustaz? Okey, adakah ada air mutlak yang sifatnya berbeza dengan air mutlak biasa? Ada. Betul. Ada. Contohnya air laut tadi, air sungai. Itu adalah contohnya. Okey. Kemudian yang soalan terakhir adalah apakah kegunaan atau kepentingan air mutlak? Okey Ustaz, saya ingat tadi untuk kita pakai mandi, wuduk, lepas tu beristinja untuk membersihkan najis, memasak pun boleh. Hebat. Murid-murid semua pun tahu kan jawapan dia. Boleh kongsikan dekat dengan adik-adik boleh kongsikan bersama dengan keluarga ataupun boleh kongsi dengan ustaz, boleh cakap kuat-kuat. Okey, untuk apakah kegunaan ataupun kepentingan air mutlak tu tadi. Ustaz boleh ganjaran. Tak sabar tu, tak sabar. Okey, dah betul. 3 soalan tadi semuanya betul. Okey, 3 kali. Dapat markah. Okey, bagi tepukan kat Din. Dapat lagi permainan bola. Permainan bola lagi. Okey, tengok lagi apa yang dia dapat. Markah lagi. Banyak lepas ni koleksi alat tulis ni dan juga bola. Tahniah Din. Terima kasih Ustaz. Saya tak sabar nak dapat lagi macam-macam ganjaran. Selepas ini kita sambung teruskan bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, murid-murid sedang menonton slot tahap 1 mata pelajaran pendidikan khas pendidikan Islam untuk tahun 1. Dan topik kita pada hari ini ialah air mutlak bersama dengan saya Din dan juga Ustaz Aiman. Ustaz terliur saya ada banyak air dekat depan kita ni. Nampak sedap kan semua ni. Ni kalau puasa ni, mesti adik-adik kat rumah tu, mesti terliur ni tengok ni. Itulah Ustaz, macam-macam warna, air merah sirap, ada air hijau, air pandan ni. Air kopi, sedap ni So topik kita sebenarnya untuk kita hari ini kita akan sama dengan nak tahu perbezaan di antara air mutlak dan juga air bukan mutlak. Okey. Apa beza dia sebenarnya? Din. Okey, so murid kat rumah, kalau kita nak tahu perbezaan sama ada air mutlak ataupun air bukan mutlak,
nak tak nak kena tahu dia punya maksud dulu. Okey, air mutlak tadi adalah air yang macam mana? Air yang suci lagi menyucikan dan yang kekal dengan sifat asal kejadiannya. Okey, tapi kalau air bukan mutlak, dia adalah air yang bercampur dengan sesuatu bahan cecair suci yang lain sehingga mengubah warna asal ataupun nama asal air tersebut. Maka air yang bercampur dengan cecair suci yang lain ini dah tidak dikira sebagai air mutlak, tapi dipanggil sebagai air bukan mutlak. Cuba dia tengok air ni. Semuanya telah mengubah sifat asal air. Ya, warna pun bertukar. Tak? Ada bau pun, ada bau lain ni Ustaz. So murid-murid kat rumah, adik-adik semua, Ustaz boleh tengok Ustaz juga, sediakan juga ni paparan. Okey, gambar air bukan air mutlak. Okey. Kita ada air sabun, air kopi. Seperti mana yang ada kat gambar ni lah, air lemon ni. Lemon sedapnya lemon. Kemudian kita ada air minuman lah. Okey. Jadi kat sini Ustaz nak terangkan, nak bagi tahu perbezaan antara air mutlak dan juga air bukan mutlak tu tadi. Okey. So Din, Ustaz rasa kat sini dah nampak dah ni, terang-terang nampak kan, betul tak Din? Ya. Murid-murid kat rumah pun Ustaz rasa memang dah tahu dah yang kat depan ni air mutlak ke air bukan mutlak sebenarnya, betul tak? Ada bezanya. Ustaz setiap bawa bekal air lagi ni. Ni air ni. Cuba tengok air ni. Bersih Air bersih ni air bersih, air yang tiada perubahan pada warna, rasa dan juga bau. Okey, ni air Ustaz nak buat minum ni sebenarnya. Dahaga pula dengan air ni. Ini Ustaz, ini air mutlak ke air bukan mutlak? Ni kena Din yang jawab ni. Okey. Nanti kita buat aktiviti sikit lah kalau macam ni. Okey Ustaz. Okey, boleh? Boleh. Murid-murid kat rumah dah bersedia? Okey, aktiviti dah mudah saja. Kalau dia adalah air mutlak, maka Din akan angkat senyum. Tanda betul. Okey. Kalau bukan air bukan mutlak, maka Din akan mengangkat emoji. Emoji sedih. Menunjukkan tidak. Okey, baru saya nak dapat seorang bocor tadi dengan Ustaz. Tak berjaya. Okey, tak apa Din. Kita boleh cuba tak? Boleh. Saya tanyakan Ustaz tanyakan. Okey. Din. Okey Din, ni air apa sebenarnya Ustaz ni? Tengok sedap. Air minum, air tengok mutlak warna. Ke air bukan mutlak. Ni adalah air mutlak. Betul. Okey, seperti biasa ganjaran kita bagi waktu terakhir nanti Din. Waktu hujung baru nak ambil. Okey, lagi. Okey, tengok ni air apa Din? Ini ada buih. Air sabun. Air sabun. Air mutlak ke air bukan mutlak? Bukan mutlak. Okey, bagus. Ni air apa ni? Ini ada hirisan lemon. Dah ada bau masam-masam. Bukan air mutlak. Ya, betul Din. So saya nak tanya juga murid-murid kat rumah. Air ni air apa? Air ni warna coklat. Coklat lah. Sedap ni. Air apa ni? Ini boleh minum Ustaz. Okey, dia tolong jawabkan untuk murid-murid kat rumah. Ini ada macam teh ais, kopi. Kopi. Bukan air mutlak. Okey, bukan air mutlak. Bukan Yang ni? Ini air sirap. Sedapnya. Air sirap pun bukan air mutlak. Okey. Yang ni yang terakhir ni? Ini warna hijau Ustaz. Ini air pandan. Pekat ni. Sedapnya. Bukan air mutlak juga. Yang ni pun bukan air mutlak. Okey, jadi kesimpulannya air bukan mutlak ni adalah air yang masih lagi suci tetapi kita tidak menggunakan air tersebut untuk tujuan ibadah, ambil uduk ke, untuk tujuan beruduk ke, ataupun untuk tujuan mengangkat hadas kecil ataupun besar. Okey. Ganjaran boleh ambil. Boleh ambil. Berapa Ustaz? Boleh ambil. Lagi. Satu. Dua. Wah, banyaknya. Banyak mainan ni. Ada coklat dalam tu. Ada gula-gula. Wah, ada lollipop. Lollipop
dapat marker lagi. Ada marker lagi. Okey. Okey, tahniah diucapkan pada Din. Terima kasih Ustaz. Okey. Oh, terima kasih. Banyak lagi kan Ustaz yang kita boleh dapat ganjaran lepas ni Banyak kan? lagi dalam tu. Cumanya tangan tu bertuah ke tak bertuah je untuk dapat ganjaran tu. Okey, terima kasih Ustaz. Sekejap lagi kita sambung lagi Ustaz. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi untuk topik yang lain. Okey, kita berhenti rehat dulu. Terus saksikan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, ini slot tahap 1 bersama dengan saya Din untuk mata pelajaran Pendidikan Khas Pendidikan Islam tahun 1 dan topik kita pada hari ini ialah air mutlak dan saya Din ditemani oleh Ustaz Aiman. Ya, masih lagi Ustaz Aiman. Ya, Ustaz, kita dah tahu dah air bukan mutlak, ada macam-macam jenis. Apa pula jenis-jenis air mutlak Ustaz? Untuk slot kali ini, Ustaz akan terangkan berkaitan dengan jenis-jenis air mutlak. Okey, sebelum ni kita dah tengok berkaitan dengan banyaknya air bukan mutlak. Tetapi kita nak tahu juga, okey, murid-murid semua kat rumah, okey, adik-adik semua, okey, Ustaz nak terangkan jenis-jenis air mutlak bersama dengan Ustaz sekarang ni, iaitu Din. Okey, kita kenali jenis-jenis air mutlak ni. Okey. So boleh tengok kepada layar skrin lah. Okey. Okey, mari kita kenal jenis air mutlak. Okey, pertama adalah air sungai. Okey, air sungai. Yang pertama adalah air sungai. So berapa sebenarnya air mutlak ni? Adik-adik kat rumah, murid-murid semua mesti nak tahu kan berapa bilangan air mutlak. Okey. So Din dengan adik kat rumah, okey, ingat nombor 7. Ingat nombor 7. Sebab kita ada 7 jenis air mutlak. Okey. Pertama sekali adalah air sungai yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Okey, kemudian air laut. Okey, boleh tengok air laut. Okey, air laut. Yang ketiga, air salji. Okey, air salji. Okey, boleh tengok juga pada gambar Okey, air salji. Keempat, air embun. Ini jarang murid-murid ataupun pelajar semua kat rumah mesti jarang nampak air embun ni. Kalau pagi-pagi tengok dekat daun pokok mesti ada setitik dua. Sebab dia ada pagi sahaja. Tengah hari dah tak ada dah air embun. Dah kering dah. Okey, so air embun. Okey. Kemudian yang seterusnya air perigi. Air perigi ini pun zaman sekarang ni Din, saya rasa murid-murid kat rumah tu dan begitu juga dengan Din sendiri pernah nampak tak air perigi sekarang? Jarang. Di bandar susahlah kita nak jumpa air perigi, mana ada. Jarang sangat. Di kampung mungkin ada lagi Ustaz air perigi. Di kampung ada air perigi. Apa lagi Ustaz? Apa lagi? Air mata air. So ini adalah air mata air. Air mata air ni adalah air yang keluar daripada bahan semula jadi. Contoh daripada bukit, daripada celah-celahan batu dan sebagainya. Kalau air hujan Ustaz, air hujan adakah air mutlak? Air hujan juga adalah air mutlak. Air hujan juga adalah air mutlak. Okey, faham Ustaz. Apa aktiviti kita ni Ustaz? Saya nak menang lagi ganjaran ni. So aktiviti kita hari ni adalah Ustaz nak minta Din labelkan nama-nama ni. Nama-nama air ni. Okey, mengikut gambar Ustaz. Mengikut gambar. Sebab Ustaz dah tunjukkan sebentar tadi gambar-gambar air ni. Air jenis-jenis air mutlak ni. Boleh saya lekatkan Ustaz? Boleh.
Okay, yang ini tadi air ada apa daun, tak kat ini ni? air embun. Ya, air embun. Okey, betul. Seterusnya kita ada seperti ni. biasa, ganjaran last sekali lah Alah Din, saya, eh. ujung saya dapat ganjaran. Ganjaran last sekali. Okey, Okey. ini air salji. Air salji. Okey, betul. Yang dekat dengan saya Ni air apa agaknya? Alamak, air apa ni Ustaz Oh, saya tahu. Air mata air. Pandai adik-adik kat rumah, okey, murid-murid semua kat rumah pun boleh menyatakan jawapan dalam hati menyatakan jawapan dalam hati. Okey, ni gambar air apa ni? Ni air sungai. Okey, air perigi. Air perigi. Okey. Ni agaknya air apa ni? Okey. Air apa ni dia ni? Ini air laut. Air laut. Betul. Sini air laut. Okay. Yang ni yang ni mudah. Inilah ni. air hujan. Inilah air hujan. Nampak gelap-gelap sikit, mendung kan? Hujan kan? Mendung hujan. Okey. Okey, cuba kita tengok adakah Din melabelkan air ni betul ke atau ada yang salah? Kalau Ustaz tengok semua sekali kat sini, wow, semuanya betul. Okey, boleh ambil ganjaran, boleh ambil ganjaran. Boleh ambil ganjaran. Ambil 7 kali. Boleh ambil 7. Banyak tu 7. 1, 2, 3, 4. Ada gula-gula lagi. Sukanya. Ustaz, sambil saya ambil ganjaran ni Ustaz. Macam mana dengan penilaian keseluruhan prestasi murid Ustaz? Untuk penilaian prestasi amat cemerlang. Begini Ustaz bagi. Saya lah murid pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Tahniah buat Din. Terima kasih. Tapi kan Ustaz, mungkin murid-murid di rumah tu nak tahu mana nak dapat bahan rujukan. Okey, kalau murid kat rumah nak dapatkan bahan rujukan, boleh pergi ke portal D5 Okey. So kat situ boleh rujuk macam-macam pelbagai rujukan yang boleh kita dapat di portal tersebut. Baik, terima kasih Ustaz. Dan hari ini murid-murid semua di rumah dan saya murid-murid di sini pun dah tahu dah berkenaan dengan air mutlak, air bukan mutlak. Dan saya dah nak makan gula-gula ni. Tapi tak elok makan banyak, nanti sakit gigi. Satu saya bagi Ustaz. Satu bagi Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Didik TV KPM